Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, pada hari Khamis, insya-Allah. Sehari lagi biiznillah untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang insya-Allah kalau ditakdirkan besok kita berpuasa, bermakna Ramadan akan mengetuk pintu rumah kita bermula pada maghrib pada malam ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menyinggah pada pagi ini. Langkapi sejahtera Kak Gaya, Kak Zah, Kak Salma Hadi, Yusnizam Zakaria, Izadora Muhammad Jalal. Terima kasih Habibah Abdullah. Siap ada bunga. Jamaliah Sanusi, Kak Tun. Terima kasih Kak Tun. Bazid Aziz daripada Muar, Jamaliah Sanusi Ceras, Nuraini Ma'ruf, siap ada jambangan bunga. Wan Rafidah Abdul Kadir, Kak Faridah daripada Batu Kikir Negeri Sembilan, Kak Sahaliza daripada Kangak
Salih. Orang kuat. Orang kuat mana tak tahu. Harum manis lah. Manjung. Point 1. Clear. Pak Din, terima kasih. Taman Botani Ipoh. Kak Jamilah. Muhammad Azrul Syafi'i, terima kasih for watching. Jamaliah Rahmat, Zi Azmi, Kak Farida Yusof, Khairul Izhar Nasaruddin. Ini anak buah saya ni, anak arwah abang saya. Terima kasih sedap puisi. Kan. Okay, salam dekat adik-adik semua nah. Selamat berpuasa daripada Pak Usu dan Mak Usu, insya-Allah. Ami Muhammad Wahi, terima kasih. Cik Na Ibrahim, silakan share. Silakan share, no problem. Dialu-alukan untuk share. Pak Ya daripada Bagan Datuk. Ahmad Safri, Fauziah Saidin. Muhammad Tarmizi Anwar, Muhammad Zuhairi, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua yang komen, semua yang menyapa, semua yang memberi salam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Asrimat, terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, memandangkan insya-Allah biiznillah esok kita dijangka. Saya tak bolehlah mana-mandai pula kan mengisytiharkan puasa atau tidak tu. Kita bergantung kepada kalau tengok takwimnya macam itulah, kan. Kalau tengok takwimnya besoklah jangkaannya. Jadi apa pun sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang paling penting sebenarnya ialah bagaimana persiapan kita, preparation kita, sikap kita, watak kita untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini yang saya kira dalam keadaan yang sangat luar biasa lah. Ramadan kali ini bukan biasa-biasa, memandangkan suasana kita masih dalam orang kata PKP, masih dalam virus corona yang melanda dunia yang belum pulih sepenuhnya. Ramadan kita kali ini dalam keadaan, saya rasa kebanyakan tempat di Malaysia ni tidak ada bazar Ramadannya, tidak ada solat tarawih berjamaah di surau masjid kan. Jadi itu saya kata tadi, persiapan mental kita kena kuat lah kan. Persiapan mental kena kuat, rohani dalaman kita, dan juga mesti kita kena ada satu perancangan yang terbaik untuk kita hadapkan Ramadan kali ini betul-betul, supaya kita berazam agar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Azami Abu Bakar, Kalsum Abdul Aziz di Army, dan Wan Ahmad dari Ulu Besut. Jauh tu, Ulu Besut, Terengganu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ni kita sembang-sembang lah kan. Kita sembang-sembang, bukan saya je bersembang. Kalau sahabat nak sembang pun boleh masuk dalam komen tu, tak ada masalah. Baik, semalam saya ada sharekan sedikit pasal Ramadan ni, dan saya nak ulang sikit fakta-fakta yang penting dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Semalam saya ada sebut ayat 185 dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua.
ayat 185 Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Dan dalam bulan Ramadanlah, kata Allah, mula diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah kata dalam bulan Ramadan lah mula Quran tu turun. Kan? Nanti kita akan jumpa satu tarikh namanya Nuzul Quran yang disebut oleh ulama sebahagian besarnya pada 17 Ramadan. Nanti kita sembang yang itulah. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dan semalam pun saya ada sebut sedikit satu-satunya bulan yang Allah rakamkan namanya dalam Quran ialah Ramadan. Satu-satunya bulan, satu-satunya nama bulan yang Allah sebut jelas dan terang, Ramadan saja. Kita buka Quran 30 juzuk, kita tak jumpa nama bulan Zulhijjah. Walaupun ada ayat pasal haji yang dikerjakan dalam bulan Zulhijjah, tapi bulan Zulhijjah Allah tak sebut. Ada ayat hijrah, kisah Nabi berhijrah dengan Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an ke Madinah, tapi Allah tak sebut bulan Muharram. Tak ada nama Muharram tu. Kan? Walaupun ada ayat hari raya dalam Quran. Ada ayat hari raya, ada. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah kata, dan bertakbirlah kamu kepada Allah pada hari raya kamu. Ada ayat raya. Tapi Allah tak sebut bulan Syawal. Kan? 2 bulan lepas kita raikan Isra' dan Mi'raj, tapi tak ada sebut bulan Rejab. Kan? Tapi bila mari Ramadan ni, Allah Allah sebut dengan jelas dan terang. Baik, sahabat sekalian, terima kasih juga Zainuddin, Rohana Mustafa. Kenapa lain tak clear? Tu dah okey dah tu. Penyut Saka. Alamak, seram nama ni. Nama-nama Facebook ni lah. Selamat pagi semua, moga kesihatan dan kekayaan bertambah saban hari daripada Pulau Pinang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Nirman Nasir daripada Singapura yang bersama malam ni pula dah pagi ni. Mahsun, alhamdulillah. Ustaz Abu Jihad, jangan macam-macam sangat. Sedap air tu. Macam mana boleh tahu sedap? Saya pun tak minum gini. Kan? Panas lagi, panas. Ustaz Abu Jihad, tak salah masuk sini kan? Malu lah. Orang-orang alim mintai kita ni, orang-orang kuat, takaful. Kan? Terima kasih Ustaz Abu Jihad. Tolong singgah jenguk saya kat sini lah. InsyaAllah esok tak ada dah tertarik atas meja. Betul lah. Ini last day kita boleh minum siang lah. Tapi jangan terkedarah pula. Bawa-bawa bertenang dulu tak? Bawa-bawa bertenang. Ya Pak Din, belum puasa dah tersyasyul. Kan? Banyak benar nak mikirnya kan. Jadi insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Baik, tadi saya sebut bila Allah rakamkan nama Ramadan tu dalam Quran, maknanya ia sangat penting sebab nama itu disebut. Bila sebut-sebut nama tu maknanya penting lah. Dihargai kan. Macam saya sebut nama tuan-tuan semua yang ada dalam ni kan. Saya menghargai lah tu. Tu contoh lah. Jadi bila Allah sebut dalam Quran, lagilah kita kena orang kata ambil perhatian, ambil berat. Lagilah kita kena orang kata ambil action yang sepatutnya. Okey, itu satu bab. Kemudian kalau kita tengok
Ramadan ni dari segi susunan. Sebab itu sebagai orang Islam ni kita kena peka jugalah. Kita kena bukanlah saya nak suruh hafal ke apa kan, tapi maknanya susunan bulan-bulan Islam tu kita kena tahulah. Kena ambil tahulah kan. Jangan kita hafal Januari, Februari sampai Disember saja. Kena tahu jugalah bulan-bulan Islam. Maknanya start daripada Muharram kan, lepas tu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, lepas tu apa lagi, Rejab, Syakban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah kan. Susunan tu. Dan Ramadan ni dia duduk bulan yang ke-9. Ramadan ni dia duduk pada bulan yang ke-9 dalam takwim Islam. Tapi saya percaya Ramadan ni besok kita akan ingat tarikh tu. Kan. Hari ni 5 Ramadan. Hari ni 19 Ramadan. Mesti ingat gila punya. Sebab menunggu raya tu. Dia punya countdown tu hebat tak? Jadi kita akan ingat lah insyaAllah. Baik, apa pun sahabat sekalian, kalau boleh kita ingatlah aturan-aturan bulan-bulan Islam itu. Tak, kena ingat yang tu. Baik, kemudian sahabat sekalian, Ramadan juga dikenali sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, iaitu apa dia? Penghulu segala bulan. Ramadan ni daripada 12 bulan tu, daripada Muharram sampailah yang saya sebut Zulhijjah tadi, Ramadan tu jadi tok penghulu dia. Kalau dalam kampung kita, dalam kampung kita, tok penghulu ni kira hebat lah. Tak? Tok penghulu ni kira sign dia laku lah. Kan, sign dia laku. Tak? Jadi sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan ni tok penghulu. Maknanya dalam 12 bulan dia tok penghulu yang dilantik oleh Allah. Maknanya kita kena alert, kita kena ambil kira, kita kena tengok, kita kena raikan, kita kena pulun. Tu kalau bahasa utara lah, bahasa Kedah kata pulun lah. Kita kena pulun sungguh-sungguh Ramadan ni supaya jangan dia terlepas begitu saja tak. Rugi sangat. Baik, zaman dulu dinamakan Ramadan itu dengan maksud Ramdaun. Kalimah asal Ramadan itu ialah Ramdaun. Apa makna Ramda? Ramda maknanya cuaca yang sangat panas. Cuaca yang sangat-sangat panas, ataupun dipanggil panas terik yang melampau. Itu makna Ramda. Sebab pada zaman itu, zaman Nabi lah khususnya, bila Ramadan saja kebiasaannya akan panas terik. Akan panas terik kan, akan panas. Macam kita ni pun, walaupun semalam, yalah, saya tengok dalam Facebook pun rata-rata semalam hujan lebat dengan ribut, dengan peti. Termasuk saya tengok di Langkawi pun boleh tahan juga. Dekat tempat saya pun ada pokok yang tumbang, hempap kereta dan sebagainya. Memang semalam ibaratnya macam Allah cuci lah kan. Harap-harap dengan penurunan hujan yang lebat semalam sebagai pembuka tirai Ramadan pada kali ini akan melenyapkan virus COVID-19 ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kena ingat tu kan, walaupun syok ustaz, nanti kita puasa hujan je kan. Jangan syok sangat. Kan, dia akan sampai masa nanti dia akan panas. Dia akan panas. Baik, sekejap kita intai-intai sikit sahabat kita yang masuk ni. Zack Mukhtar, Teluk Panglima Garang, terima kasih. Nur Hayati,
Rozinis Rahman, Salamiah Abdul Ghani, Nura Pasir Gudang, Clear. Selamat menyambut Ramadan buat semua. Terima kasih. Ahmad Safri. Mudah-mudahan Ramadan PKP ni menjadikan lubuk pahala yang luar biasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu semua atas kita lah, kan? Atas kita sebenarnya. Kak Nurkiah Hujang. Assalamualaikum Ustaz. Selalu kat Negeri Sembilan hari ni mantai dan buat lemang. Tapi tahun ni mantai dan melomang kat online je lah. Kan? Kak Comel daripada Singapura lah. Saya ingat tu. Kak Comel daripada Singapura. Ustaz ada kuli apa tu Kak? Kuliah kot. Asri, kenapa segelintir umat Islam masih tidak berpuasa? Bila masuk Ramadan mereka mengambil mudah. Inilah masalah dia, kan? Pasal apa ada lagi orang tak puasa ni? Dia sebabnya sebenarnya bermula dengan pendidikan dia lah. Pendidikan awal, kan, daripada kecil. Kita ingat dulu lah masa kita kecil, kan, arwah ayah kita ataupun mak ayah kita didik kita macam mana, kan? Digalakkan. Yalah, saya pun sempat lah zaman tu, kan, sebab kita pun pernah kecil, kan. Kita pun pernah kecil dulu, kan, satu hari 20 sen, upah galakkan, kan. Walaupun macam-macam pandangan lah benda tu boleh, kan. Jadi benda tu dia just nak menggalakkan. Di samping tarbiyah lah, benda tu jadi satu tarbiyah. Jadi pasal apa ada orang yang masih tak puasa ni? Sebab dia ambil mudah. Sebab dia tidak menjiwai apa itu Ramadan. Kan? Dia tak nampak yang Ramadan ni satu tetamu yang sangat istimewa yang Allah hantar pada kita di dunia ni, menyebabkan dia rasa Ramadan and bukan Ramadan itu sama saja. Nampak? Dia tak rasa apa-apa lah. Alah, Ramadan, takat puasa siang apa dah hal lah. Aku boleh cucungi makan, orang bukan tahu pun. Dalam otak dia tak ada setting. Dalam minda dia tak ada setting dosa dan pahala. Dia tak ada setting redha dan kemurkaan Allah. Kalau aku puasa elok-elok, aku dapat redha Allah. Kalau aku lawan Tuhan, aku kena murka Allah. Setting tu tak masuk dalam kepala dia. Sebab itu ada orang puasa tetapi tidak memberi kesan dalam jiwa dia. Kalau sahabat buka ayat kefarduan berpuasa, kan, kalau kita buka ayat kefarduan berpuasa, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana difardukan puasa itu kepada umat sebelum daripada kamu. Hujung ayat itu Allah kata la'allakum tattaqun. Natijah, kesan daripada ibadah puasa ialah la'allakum tattaqun. Di hujung Ramadan nanti, orang yang betul-betul pulun dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan ibadah yang lain, dengan sedekah jariahnya, hujung dia akan mendapat la'allakum tattaqun. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah la'alla itu mungkin dapat, mungkin tak dapat. Ada la'alla ni maknanya boleh jadi dapat. Kalau kena gaya, boleh jadi tak dapat. Boleh jadi orang berpuasa tu dapat ketakwaan, boleh jadi di penghujungnya sama macam awalnya. Macam yang Asri sebut tadi tu dah, kan? Sia-sia, tak ambil berat, ambil mudah. Puasa ni buat syarat. Itu masalah.
Kan ada tingkatan puasa tu kan. Benda-benda tu kita kena tengok. Nanti kita akan ulas insya-Allah. Kita minum dulu sekejap. Bismillah. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pak Ngah Nasi, Bang Ngah Nasi. Salam Ramadan. Kak Azian Kamarudin, doakan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, insya-Allah, amin. Ada kuliah dalam sepanjang Ramadan. Kak Comel tadi tersekat tulisannya. Insya-Allah kita akan buat kuliah sepanjang Ramadan, insya-Allah. Bob, terima kasih Bob. Ummu Abu Hurairah jengka mendung pula semalam hujan. Zulkifli daripada Seremban. Kak Atun Rubis Skudai clear. Azizah Maisa, Zulkifli Mahdi, tolong ulas balik cara nak tadarus Al-Quran secara online. Okey, dia macam ni, kita ni zaman dah canggih. Dia kena faham dua keadaan, kena faham dua istilah. Satu dia panggil tilawah Al-Quran. Satu lagi dia panggil tadarus Al-Quran. Apa makna tilawah? Tilawah maknanya baca. Tilawah maknanya baca. Macam kita tengok dalam TV kan, pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran. Baca kan. Tilawah ni maknanya baca. Tadarus maknanya baca sambil belajar, sambil menyemak. Maknanya mesti ada minimanya 2 orang baru jadi tadarus. Okey? Baik. Sekarang ni zaman dah canggih Ustaz. So macam mana kita nak tadarus? Kita biasa dapat kan dalam grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp kita lah, family ke, kawan-kawan ke, alumni ke, member sekolah ke apa kan, dia ada buat, okey, jom kita baca Quran satu hari 1 juzuk umpamanya. Buat list, siapa dah baca, masing-masing baca kat rumah, tik warna hijau kan, satu hari 1 juz umpamanya. Masing-masing bacalah kat rumah. Saya pun baca, dah habis dah 1 juz, saya pun tik, hantar dekat grup tu kan, dan tik warna hijau. Lepas tu kawan kita pun hijau, full, habis satu hari tu penuh hijau. Besok juzuk 2, masing-masing baca sendiri. Itu tidak dipanggil tadarus, itu namanya tilawah, baca saja. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Besar pahala? Besar. Bulan Ramadan ni lagi besar pahala tak? Boleh. Itu nama dia tadarus. Tilawah. Pakat-pakat baca masing-masing, lepas tu tik kali hijau dalam grup WhatsApp ke apa kan, contoh. Yang kata tadarus ni, pertama paling kurang 2 orang lah. Macam kita buat di rumah dengan anak, dengan isteri ke, 2, 3, 4 orang, itu tadarus. Maknanya seorang baca, yang lain dengar, semak. Itu nama dia tadarus. Kalau masing-masing baca seorang-seorang, sendiri-sendiri, itu namanya tilawah. Kalau nak buat tadarus online, boleh Ustaz? Boleh. Gunalah apps yang boleh serentak ramai-ramai. Macam aplikasi Zoom umpamanya kan. Walaupun itu hari Zoom pun kecoh-kecoh jugalah kan, boleh curi maklumat lah apa, wallahu alam lah. Contoh pakai Zoom, pakai, kalau WhatsApp video call tu boleh 4 orang je kan maksimum. Tapi kalau Zoom ni bolehlah ramai, tapi ada limit masa lah. Kalau yang free punya, kalau berbayar punya unlimited. Ataupun boleh guna StreamYard, yang jenis video call yang boleh buat ramai-ramai, kan. Itu boleh jadi tadarus.
Saya baca, tuan-tuan 4-5 orang yang tengah online tu nampak muka tu, semak. Itu tadarus lah. Tapi kalau kita baca di rumah, kawan kita baca di rumah, kita pun tak dengar dia baca, masing-masing baca sendiri, lepas tu tik, itu namanya tilawah. Boleh nampak beza kan? Tapi dua-dua pun bagus. Kalau kita kata ustaz tak mampulah tadarus, tak mampu, tak ada partner ke apa kan, tak mampu ke apa, baca je lah seorang-seorang, tak ada masalah apa pun. Bukan wajib tadarus, kena betulkan tu, sunat saja, dapat pahala sunnah. Sebab dalam hadis sahih, saya jumpa dah hadis tu semalam pun, saya semak ada banyak riwayat, Bukhari ada, Muslim ada, menceritakan bagaimana setiap malam Ramadan Jibril turun ke bumi, duduk berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengajar Quran, membaca, dan Nabi pun menyemak, kemudian Nabi baca, Jibril semak. Setiap malam Ramadan, itu Nabi sebut. Kan? Nabi kata tiap malam bulan Ramadan Jibril datang jumpa aku, dia ngajar Quran, lepas tu aku baca, semak, baca, semak. Jibril baca, Nabi semak, Nabi baca, Jibril semak. Dah itu dipanggil tadarus. Jadi tak usah susah hatilah. Dan seperkara lagi yang kita kena ingat, bukannya mesti wajib khatam 30 juz hujung Ramadan. Bukan wajib. Bukan wajib. Kalau boleh khatam lah. Saya tak mampu Ustaz, saya dapat 15 juz saja. Sebulan Ramadan ni dapat 15 juz. Jadilah. Kan, daripada tak ada. Saya pula Ustaz dapat 7 juz saja Ustaz. Tak apalah. Mari pula yang lain kan, saya boleh 3 juz saja Ustaz. 10 hari 1 juz. Kan, slow aja baca. Lambat Ustaz, tak apa, 3 juz. Ya mari seorang, saya sebulan ni dapat 1 juz saja Ustaz. Mari pula seorang, saya Ramadan kali ni juz mangga je Ustaz. Lagi teruk tak? Mentera darah aja kerjanya. Kan? Jadi kena ingat tu. Bukan wajib khatam. Just kita jadikan Ramadan bermula malam ini, insya-Allah lah, kalau puasanya besok kan. Start malam ni, maknanya kita kena buat starting pembacaannya malam ni. Katalah kita start Fatihah, lepas tu Al-Baqarah kan, baca. Katalah sampai 30 Ramadan 15 juz. Lepas Ramadan sambung. Apa yang kelang kabutnya kan? Habis Ramadan sambung. Kita just jadikan Ramadan ni sebagai, orang kata, starting point untuk kita memulakan pembacaan Al-Quran. Mungkin orang tanya juga, saya tak ada nak tengok komen tu lagi, tapi mungkin orang tanya kan, macam mana Ustaz kalau kita nak khatam? Katalah kita target nak khatam sekali lah untuk Ramadan ni, tambah PKP ni masa banyak sikit kan, kita cuba nak khatam sekali. Kan kaedahnya ulama' dah sebut, Al-Quran yang mashaf resam Osmani yang standard tu lah, biasanya ada 604 muka surat, 604 page muka surat. Katalah kita ambil average 600 lah, senang nak buat kiraan nak. 600 muka surat bahagi sebulan, bahagi 30 hari, maknanya satu hari kita kena baca 20 muka surat. Boleh faham? 20 muka surat satu hari. Kalau maintain, kita istiqamah setiap hari 20 muka surat, besok 20 muka surat, 3 Ramadan 20 muka surat, 20 muka surat, maintain sampai 30 Ramadan khatam sekali. Banyak Ustaz.
20 muka surat. 20 muka surat ni lebih kurang 10 helai lah. Jadi buat-buat tenang kan. Kita pecahkanlah. Satu hari semayang 5 waktu kan. Lepas semayang subuh 4 muka surat. 5 kali 4 20 kan. Lepas semayang subuh 4 muka. Lepas zuhur 4 muka. Lepas asar 1000 muka lah. Kan, kuih 1000 muka ustaz nak buka puasa kan. Suka tingkau lah. Jadi lepas asar 4 muka, lepas maghrib buka 4 muka, lepas isyak, lepas tarawih selesai 4 muka lagi. Atau kita kalut dah maghrib isyak tu dengan tarawih witir semua, kita puluh lepas subuh banyak sikit mukanya. Macam tu dah. Pandai-pandai je lah. Itu dia punya orang panggil calculation matematik lah kan. Calculation matematik. Berapa muka. Jadi macam tu lah Zul, lebih kurang. Maksudnya tak? Pasal tadarus Quran secara online. Sebab itu beza lah. Maknanya dia mesti ada orang depan kita. Sama ada depan betul atau dalam online. Itu dia jadi tadarus lah. Bila boleh berlaku proses tegur menegur tu. Kadang kita rasa kita baca betul, kadang barisnya tersilap, panjang pendek dengungnya kan. Dia macam itulah. Baik, terima kasih Jamaliah Rahmat, Aridah Osman, UK Bestari. UK Bestari ni di Ulu Kelang kan. Mariam Hashim, selamat Ramadan buat semua. Hamidah Hussein, Ramli Yahya, Ruslina Mak Lasim, Kak Syam, Ramadan Karim, Naila Sofia daripada Puchong, Mantai Makan Rondang Bangan Nasi, Ruzihan Jihan, terima kasih. Surita Suratman, salam Ramadan juga. Haji Ali Arashid Bakri Mua, Bakri, tempat sahabat saya juga. Ustaz Kamal Hisham Suhud, Hilmi Syam, Nurin Wani, Alostak Kelia. Cuaca cantik pagi ni. Bob Ezat, tahun lepas siapa tak puasa sumbat dalam van jenazah. Tahun ni dah tak boleh nak sumbat dah kan. Masing-masing beli online je. Suraya Saleh Kuala Terengganu, terima kasih. Betul Kak Ruslina kan. Kalau dulu tak puasa tak boleh buka bersama. Terpaksa lah puasa sampai habis tak. Kak Sahaliza Perleh, Ramadan kali ni kita punya kelapangan masa panjang. Tetamu yang datang di saat lapang, maka rebutlah lapang ini sebelum datangnya sempit. Betul lah tu Kak. Siti Cute Jambu, Singapura, terima kasih. Kak Zah, terima kasih. Share Hati Ibrahim. Apa ni Pak Din, meleleh air mata tengok ustaz minum. Tak apa, saya minum sekali lagi. Ismail Mahat, Seremban clear. Akma, terima kasih. Nasuhano Al-Husna, Taman Setia Warisan. TSW tu Taman Setia Warisan, Kampung Melayu Subang. Eli Masni, Muhammad Razif, penjelasan yang cerah dan padu kerana ramai masyarakat tidak faham. Alhamdulillah. Kak Ruby Tam Tim Tam from Australia, orang Perak yang berhijrah ke Australia, terima kasih. Surah An-Nur, terima kasih bang. Salina Roslan, Jamaliah Sanusi, Ustaz saya sambung je bacaan sebelum ni berterusan setiap hari. Yes, boleh sambung, tak ada masalah kan. Macam kita dah baca dah 8 juz dah. Start je Ramadan besok, sambung je lah, tak ada apa masalah pun kan. Sama ada kita nak sambung ke, nak starting baru, nak ambil semangat baru pun boleh kan, tak ada apa pun. Yang penting jangan tak baca Quran. Itu kena ingat tu, jangan sampai tak baca lah. Tu teruk betul lah tu.
Siti Iman, maknanya setiap waktu solat 4 muka surat. Yes. Latifah Ahmad, Suraya Saleh, tapi ada niat nak khatam tiap-tiap tahun, insya-Allah. Niat tu kena ada lah, niat dan usaha. Kadang-kadang yalah, kita tak tahu sakit demam kita bila, kan, kita tak tahu sibuk, senang, susah, lapang masa kita bila, kita tak tahu. Tapi yang penting niat kita tu kena ada lah, kena pasang niat. Ya Allah, tahun ni bermula malam ni aku nak baca Quran, permudahkan ya Allah, permudahkan. Tolong doa tu, permudahkan tu jangan lupa. Rabbi yassir wala tu'assir. Razman, maksudnya 4 muka surat 2 helai lah, kan? Yes. 4 muka tu 2 helai lah, pasal 1 helai tu depan belakang 2 muka, kan? Fadilah Hashim, terima kasih. Hidayah Nasaruddin, alamak, Dayah Toki Kuih Samprit kirim salam pula dah. Ramadan Karim Pak Usu and Mak Usu. Terima kasih Dayah, kirim salam kat adik-adik. Hidayah Nasaruddin ni anak buah saya lah, anak arwah abang saya. Terima kasih Hidayah. Zaleha Adenan USJ, clear banget. Kak Maimana JB, Muhammad Kamal Arifin, selamat berpuasa Ustaz dan semua pengikut audio kuliah. Al-Ustaz clear macam biasa, cantik. Faiza Abdul Rahman, selamat Ramadan untuk semua daripada Ipoh. Alright. Kak Maimanah, sibuk sikit hari ni, nak masak-masak ready Ramadan. Buat rendang. Allah Kak, bagi nanti kan saya bagi alamat kan, jangan sebut rendang sangat. Acik. Terima kasih share. Ustaz, bagus juga bazar tiada demi menjaga mata terhadap makanan. Ni pun tebal, clear pagi ni. Bazar Ramadan ni bahaya dia makanan satu, mata kita dengan orang yang masuk bazar tu, itu lagi bahaya sebenarnya. Kan, yang pakai tak tutup aurat pun ramai, kan. Itu masalah tu. Jadi sahabat sekalian, baik, saya sambung lagi. Kan, saya sambung, jangan risau, kita kuliah relax-relax je pagi ni. Baik, saya nak share sikit tentang, disebabkan kita nak berpuasa besok insya-Allah biiznillah. So kita nak share sikit pasal benda yang berkait dengan malam ni lah. Walaupun saya dah sebut dah kemarin dulu, iaitu pasal pertama saya nak share pasal niat. Walaupun benda ni basic aja sebenarnya, tak ada apa pun, tapi benda tu penting sangat. Kalau kita tengok rukun puasa, rukun maknanya benda yang kena buat lah, kan, kena buat. Rukun puasa dia ada 2. Yang pertama, niat berpuasa, dan yang kedua, meninggalkan perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik, kalau kita cerita bab niat ni, saya nak sebut sikit lah. Baik, bila masa kita nak berniat ni, untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni dia panggil, terima kasih Ustaz Adi Talha menyinggah, pakar penghalau jin perawat Islam kita. Terima kasih Ustaz. Untuk niat puasa Ramadan, dia bermula daripada maghrib. Dia bermula daripada maghrib sampailah sebelum bang subuh. Bermula daripada masuknya maghrib sampailah sebelum azan subuh besoknya. Ni maghrib, kan, ni maghrib, tangan saya ni maghrib, lepas tu isyak, lepas tu tengah malam,
lepas tu 2/3 malam waktu sahur, lepas tu subuh. Daripada sini maghrib sampailah subuh, maghrib sampai subuh. Inilah waktu yang ataupun situasi atau tempoh berniat untuk puasa Ramadan. Boleh faham? Maksudnya malam ni maghrib aja kita boleh niat dah. Kalau besok puasa lah, kalau besok Ramadan lah. Contohlah kita anggap insya-Allah besok Ramadan lah, insya-Allah. Kalau ikut takwim tu gitulah. Jadi maghrib saja niat. Apa niat dia? Nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Bahasa Melayu je lah tak? Kan pening-pening bahasa Arab ni. Sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya niat yang paling simple sekali dalam ibadah dalam Islam. Tapi niat itulah yang menghuru-harakan manusia bila dia tidak memahami kaedah yang sebenar. Dah. Bila dia tak faham kaedah, habis. Kan? Kelang kabut. Jadi niat ni kita boleh niat setiap malam. Maknanya habis je berbuka, dah makan apa semua, kita terus niat siap-siap. Jadi tak adalah timbul rasa aku dah niat belum, kan? Dah makan sahur ni, aku dah niat ke belum? Tak adalah timbul. Niat masa sahur boleh Ustaz? Boleh. Kalau tak ada bunyi langsung Ustaz, sebenarnya bangkit sahur tu nak buat apa? Kan, bangkit sahur tu nak puasa sebenarnya kan. Itu pun dah kira niat, kata ulama. Jangan kelang kabut sangat. Kan, jangan huru-hara sangat. Tapi macam ni, malam ni kita cadangkan, kita baca dua niat. Satu niat yang untuk puasa esok hari. Satu lagi kalau ikut pandangan dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kita boleh puasa, boleh pasang niat untuk sebulan package. Boleh. Mazhab Maliki kata boleh. Jadi kita boleh tompang lah mazhab Maliki tu kan. Kita boleh tompang. Apa niat dia? Nawaitu sauma syahri ramadana kullihi hazihi sanati lillahi ta'ala. Payah benar Ustaz. Bahasa Melayu aja. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan sepenuhnya pada tahun ini kerana Allah. Kan? Senang. Kok terlupa niat harian, dah cover dah kata ulama dengan niat yang sebulan itu. Dah. Yang tu. Jadi pertama yang saya nak sebut niat berpuasa. Jangan lupa start maghrib malam ni kita niat. InsyaAllah. Baik, saya nak tengok sekejap ni komen ni. Salwana Ismail, terima kasih. Kasum Abdul Aziz, bahaya Ustaz mata. Rafi'ah Anwar, terima kasih. Semoga dipermudahkan urusan. Bangah Nasir, terawih sama isteri dan anak perempuan sulung. Bertiga je lah bangah. Yang lain sangkut PKP. Linda Mat Sabri, macam mana perempuan yang uzur? Dia tak boleh lah ambil kesempatan berniat puasa selama sebulan? Boleh? Dia niat je kan. Dia niat saja puasa sebulan malam ni walaupun dia uzur. Tapi dia boleh niat. Atau kalau dia nak mudah lagi, pada hari yang dia boleh berpuasa, kan, kalau dia tak niat malam ni pun tak apa untuk yang sebulan. Sebab yalah kalau dia niat pun besok kan dia boleh puasa kan. So katalah hari Isnin, dia dah kering darah apa semua, dah mandi semua, hari Isnin, hari Ahad malam tu dia niat lah. Boleh, tak ada masalah. Sahaja aku puasa Ramadan sepenuhnya, sepenuhnya ataupun sebulan penuh pun tak apalah. Allah tahu kan, Allah tahu. Yang penting kita niat
full. Walaupun kita tahu orang perempuan ni dia jaranglah dapat full, kecuali orang-orang istimewa saja kan. Dia ada hari-hari yang dia kena break tu. Jadi benda-benda tu tak ada masalah. Boleh. Yang penting niat tu dia melintas dalam hati. Dia lintasan dalam hati sebenarnya. Yang kita sebut nawaitu, usolli, itu dia panggil lafaz niat. Lafaz niat dalam hukum fiqah itu sunat. Yang wajib ni dalam hati ni, yang zoom kan, yang melintas. Apa makna niat? Niat maknanya al-qasdu fil qalbi, benda yang melintas dalam hati, lintasan hati. Dia melintas saja. Macam tuan-tuan dah niat dah. Awal niat ni kan. Tuan-tuan dah niat besok buka puasa dengan laksa Kedah. Kan. Tak bercakap pun. Lintas. Itu dia panggil niat. Tak. Jangan susah hati, sahabat, ibu-ibu sekalian. Bab niat ni, orang kita kadang-kadang menyusahkan diri. Kan. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat maghrib 3 rakaat mengikut imam, menjadi makmum. Dah ikut imam, lepas tu jadi makmum pula dah. Kan? Lepas tu kerana Allah Ta'ala. Tu yang duk was-was angkat takbir Allah tak lepas-lepas tu. Pasal diterjemahkannya niat tu. Siapa suruh kan? Kita berdiri ni, angkat je takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hati dah melintas dah, sembahyang maghrib dah. Apa ada masalah? Kita yang menyusah-nyusahkan. Itulah sebab apa? Tak mengaji. Dah. Okey, settle bab niat. Pak Din, saya berdua dengan anak mak mentua saja. Lain macam tu. Lain macam ayat Pak Din. Jangan nak memeningkan kepala saya untuk memahaminya Pak Din. Maksudnya dengan bini koma je lah tak? Pak Din. Tak. Okey clear. Saya nak tambah sikit je sebab ni pukul 9 kan. Saya nak tambah sikit sebab saya pukul 10.30 ni ada satu lagi pula, tapi channel lain lah. Nanti saya share dalam Facebook saya, Rahim Nasir, insyaAllah. Baik, satu lagi saya nak ulang balik ringkas sembahyang sunat tarawih. Okey nah, sembahyang sunat tarawih. Okey, Kak Habibah dipersilakan. Terima kasih mendengar, share. Okey, sembahyang sunat tarawih bermula kalau takdirnya puasa besok, malam ni kita dah boleh start lah kan. Malam ni kita dah boleh start selepas isyak. Kan, sembahyang tarawih ni dia kena buat lepas isyak lah, dia tak boleh buat lepas maghrib. Itu dia punya aturan dia. Dan sembahyang tarawih ni dia buat sebanyak 8 atau 20 rakaat. Ya, kita tak usah berbalah-balah lah. Berasa-rasa nak buat 8 saja, silakan. 8 rakaat lah maksudnya kan. Berasa-rasa ada kekuatan nak buat 20 rakaat, silakan. Saya berasa-rasa macam tak nak buat, Ustaz. Kau terlentang je lah kan. Kau berehat je lah dalam rumah tu. Rugilah sebab tarawih ni bulan lain tak ada. Tarawih ni bulan lain tak ada. Itu ceritanya. So kena ambil peluang. Paling tidak 8 rakaat kan. Dan 8 rakaat ini Waalaikumsalam Saniah Mustafa. 8 rakaat ini dibuat secara 2-2-2-2. 8 atau 20, sunnahnya 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. Sunnahnya juga berjamaah. Kan, berjamaah. Jadi apa nak dibaca? Kita bacalah Fatihah, lepas tu bacalah surah. Lazim pun boleh, ayat pendek-pendek pun boleh. Kita nak letak Quran besar atas tempat yang agak tinggi sikit
pun boleh. Tengok Quran, sembahyang tarawih, ulama kata boleh. Dah, ikut kita lah. Yang penting jangan tak sembahyang langsung. Kan, yang penting jangan tak sembahyang langsung. Kak Atun, semalam saya tak dapat dengar Ustaz dengan Selcom pukul 1. Sebenarnya pukul 3. Saya minta maaf, salah jadual. Tapi kuliah tu ada dalam audio kuliah lah, boleh dengar balik lah kan. Pukul 3 saya ingat pukul 1, sebab biasa pun memang pukul 1 kuliah Zuhur kan. Lepas tu diorang kata kita buat pukul 3 Ustaz. Santai-santai sikit, cantik kan. Okey, so Ramlah Jaafar daripada Johor, terima kasih. Kak Maimanah tolong catat tu, terima kasih banyak. So apa nak baca? Fatihah rakaat pertama, lepas tu baca surah. Saya nak baca surah lazim Ustaz, tapi surah hari itu juga ada ulang-ulangnya. Boleh? Tak ada masalah. Itu aja kan. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Inna A'taina, rakaat kedua pula Qul Huwallah. Naik pula 2 rakaat lagi Inna A'taina, Qul Huwallah. Naik pula rakaat yang ke 5, 6 Inna A'taina, Qul Huwallah. Rakaat last sekali 7 dan 8 Inna A'taina, Qul Huwallah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi ubahlah sikit dah. Ubahlah. Malaikat pun tengok, Pak Haji ni kuasa kejap lagi ni Kang Inna A'taina juga. Malaikat pun dah tahu tak. Malaikat tengok, ni Pak Haji ni dia panggil Pak Haji Qul Huwallah dia panggil. Allahu Akbar. Melawak je. No? Baik. Bila masa sembahyang tarawih ni, dia bermula selepas Isyak sampailah subuh. Isyak sampai subuh. Kalau kita nak buat straight boleh Ustaz. Straight tu yang terbaik lah. Habis 2 rakaat, selawat sikit, doa, lepas tu naik 2 rakaat lagi. Selawat sikit, doa, lepas tu naik. Macam tu tak? Selawat, doa, naik 2 rakaat. Tarawih tu makna apa? Berehat-rehat, bertenang-tenang, santai-santai, jangan kelang kabut sangat. Kan? Boleh tak straight? 2 rakaat habis naik 2, habis naik 2, boleh. Boleh tak berehat Ustaz? Boleh, namanya tarawih. Buat 2 rakaat, lepas tu rehat, lunjuk kaki 5 minit, lepas tu naik, boleh. Habis rakaat kedua lagi, rehat 2 jam setengah, lepas tu terus syahid. Janganlah rehat sampai 2 jam setengah bang, kan. Air semayang pun tak ke mana hala dah, lepas tu dah batal apa semua kan. Terus buat je lah. Tapi boleh rehat. Lepas Isyak 2 rakaat, lepas tu ke 10 buat lagi 2, lepas tu simpan pula lagi 4 rakaat, sahur, boleh, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah sebenarnya, cuma jarang orang buat macam tu. Kalau tuan-tuan nak jadi tuan-tuan nak jadi pelopornya, dipersilakan tak? Dipersilakan. Terima kasih Nur Tahirah Abdullah. Ramlah Jaafar, Ustaz baru hari ni bersama kelas Ustaz. Terima kasih Kak Ramlah. Tiap-tiap hari pukul berapa Ustaz? Okey. Untuk bermula besok. Besok kita akan mula pukul 6 petang. Pukul 6 sampailah lebih kurang 6.45 lah. Lepas tu kita ada reserve sikit setengah jam untuk preparation berbuka puasa di rumah masing-masing, ya, jangan datang rumah saya pula. Buka puasa di rumah masing-masing. Jadi mulai Ramadan, insya-Allah besok saya punya kuliah pagi akan beralih kepada 6 petang. 6 petang tu kita dah sukat timbang, tolak, campur, darab, bahagi. Itu antara waktu yang saya rasa sangat cantik lah, kan, untuk kita berkuliah sekejap. Sebab bazar Ramadan pun tak ada kan, jadi melepek di rumah aja. Jadi kita akan buat lah insya-Allah, ya Kak Ramlah, pukul 6 petang lah sepanjang Ramadan. Dan mungkin ada jugalah kuliah-kuliah yang waktu lain
yang atas jemputan khas. Cuma untuk saya punya peribadi hari-hari ini 6 petang bermula besok. Kita alihkan ke 6 petang insya-Allah. Contoh selawat dan doa. Selawat ni macam biasa. Biasa imam lah kalau suami kita ke anak lelaki kita kan. Habis je bagi Assalamualaikum warahmatullahi, biasa kita buat fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, macam tu kan. Boleh Google tengoklah doa-doa tu, selawat. Ataupun kalau tak baca benda tu pun boleh juga kita selawat terus, Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu makmum belakang sallallahu alaihi kan. Lepas tu baca doa yang biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa biasa standard lah kita baca nak. Apa pun Kak Ramlah nanti boleh tengok dalam dalam Google ke, boleh intai-intai lah tengok kan. Ada doa-doa tu insya-Allah. Kak Rahani terlepas pula dah hari ni, Khalid mengaji. Kak Rahani doakan saya sambil-sambil mengaji tu insya-Allah. Haryati Sein, terima kasih. Kak Mazna Ismail terlewat pula masuk. Tak apa. Sabarudin Isa, terima kasih. Ayat 183 Al-Baqarah, ayat kefarduan berpuasa. Terima kasih Bangah Nasir mencatatkan pukul 6 petang tu. Kak Ruby daripada Australia. 1 Ramadan 6 petang Malaysia, 8 malam Sydney. InsyaAllah Kak join. Terima kasih Kak. Sana maghrib pukul berapa Kak? Saya saja nak ambil tahulah. Lepas ni kan nak berhijrah. Salmah Ibrahim, saya baru kali pertama masuk. Terima kasih Kak Salmah Ibrahim. Daripada mana tu Kak Salmah? Cuba bagi tahu lokasinya sikit. Kan? Salasiah Hasan, cantik pukul 6. Banyak ni peminat pukul 6 ni. Zaini Elon, kuliah pukul 6 petang. Kak Maimanah, ui, maghrib 5.10. Dahsyat tu. Subuh. Tanya waktu lain pula. Kan? Papar Sabah. Terima kasih Kak Salmah ya, daripada Sabah. Dengar kuliah saya ni. Nanti besok boleh dengar lagi lah. InsyaAllah doakan saya sihat, panjang umur, murah rezeki. Kita akan bersiaran 6 petang besok. Mulai besok lah. Sebenarnya pagi ni pun ada satu lagi juga, pukul 10.30 kejap lagi ni, tapi channel lain lah, yang tak masuk dalam audio kuliah lah. Yang tu dalam Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Boleh like page Ustaz Rahim Nasir insyaAllah. Baik, saya nak habiskan sikit je lagi. Kalau sahabat subuh pukul 5 tu, Syah Jehan, salam dari Kelantan. Terima kasih. Baik, saya nak habiskan sikit lagi. Kalau sahabat yang mana ada kesibukan nak beransur dulu, terima kasih banyak. Ya, silakan menyambung tugas ke apa, dipersilakanlah. Saya nak habis dalam 5-10 minit lagi, saya berhenti lah. Sebab saya pun 10.30 kan ada satu lagi. Baik, pukul berapa seafdalnya kita berdoa sebelum masuk waktu berbuka? Dia cantiknya ialah tengok doa lah. Kalau panjang benar doanya, dibaca sebelum berbuka lah. Dibaca doa, kalau panjang jela sangat lah, kalau panjang sangat lah, dibaca sebelum berbuka, dalam 5 minit sebelum nak buka tu. Kira timing tu ngam-ngam je. Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Lepas tu bahan maghrib kan, kita pun baca doa berbuka selalu. Tu cantik. Cuma saya nak menyarankan yang benda tu saya akan masuk dalam Facebook saya nanti. Tuan-tuan boleh like page Ustaz Rahim Nasir, page yang friend Rahim Nasir. Dia ada 2, satu Rahim Nasir ni yang personal FB, yang tu nak full dah 5,000 dah. Adalah 1-2 reserve lagi kan, saya reserve untuk benda lain lah. Tapi yang
fan page kan dia unlimited kan, yang followers tu, yang tu Ustaz Rahim Nasir, boleh like ataupun follow lah. Saya akan masukkan balik pada yang tadi tu kan, apa tadi, Kak Fadilah tadi, doa tadi tu. Kita baca, kalau panjang kita bacalah 5 minit sebelum bang maghrib tu. Dan saya sarankan lepas kita berbuka, kita buka biasa buah kurma kan, lepas berbuka kita baca satu doa khas. Maksud saya doa khas ni, apa hajat kita, kita ambil satu hari satu hajat yang berbeza. Dan hajat itu yang saya akan tulis dalam Facebook saya mulai besok. Saya akan listkan terus 30 doa atau hajat yang ringkas yang berbeza setiap hari. Tujuannya supaya tiap-tiap hari kita berbuka puasa, kita berdoa pada Allah satu hari hajat yang berbeza-beza. Contoh, hari ni kita berbuka, kita minta, ya Allah, lepas kita dah makan kurma semua kan, kita tadah tangan sekejap, ya Allah, kau sihatkanlah ahli keluarga aku, jauhkan daripada sebarang penyakit. Cukup. Lepas tu sambung teka darah balik. Sambung berbuka balik. Pendek aja. Kalau nak panjang, yang 5 minit Kak Fadilah tanya tadi tu kan, 5 minit sebelum berbuka tu. Lepas buka, kita tembak satu doa lagi yang ringkas. Hari kedua, ya Allah, Engkau tambahkan ilmu dalam dada kami dan ahli keluarga kami. Hari ketiga, ya Allah, Engkau berilah rahmat ke atas keluarga kami. Saya akan listkan doa tu. Kalau ibu-ibu sahabat nak ambil, nak copy paste, nak amalkan, bismillah. Saya tumpang pahala saja. Sebab apa saya listkan? Supaya kita ni buat kerja tu ada perancangan. Kadang-kadang bila kita dah menghadap makanan tu kan, kita tadah tangan nak berdoa tu, kadang-kadang sampai dah tak tahu apa nak baca kan. Sampai, ya aku nak minta apa hari ni, dia jadi macam tu. Tu yang saya buat listing tu. Buat list, kalau nak cantik kita print, letak atas meja makan tu. Kan meja makan kita ada lapik tu kan, ada plastik, masuk buat plastik putih tu. So masa makan nampak, ni hari kelima, panjang umur. Doa lah. Bukan apa, nak bagi mudah. Don't worry, saya akan sharekan nanti. Okay. Julia Harun pukul 6 insyaAllah join. Eli Masni pukul 6. Kak Tun, terima kasih Kak Tun, dengan bunga-bunga padi apa semua. Tempoh berniat puasa maghrib sampai subuh. Boleh niat sebulan ikut mazhab Malikiyah insya-Allah. Dan niat itu lintas dalam hati. Kak Ramlah, terima kasih jawab soalan saya Ustaz. Saya doa Ustaz sihat. Amin. Semua orang sihat insya-Allah. Kak Ruby, page saya Ustaz Rahim Nasir. Mat Bablu, Waalaikumsalam. InsyaAllah Bang Nasir malam ni. Ilham Farihin, cantik Ustaz, Alhamdulillah. List senarai doa sepanjang 30 hari memang diperlukan. Wah, ini request ni. Ini request daripada jauh ni. Langkapi ni saya ngintai-ngintai je ni kan. Terbaik Ustaz. Kak Zah, nak Ustaz list doa tu. Boleh. List doa tu saya akan masuk dalam page saya lah, Ustaz Rahim Nasir. Jadi habis je kuliah ni, kejap lagi ni terus like, jangan cakap banyak sangat. Yelah, follower saya baru ada 5,000 lebih je kan. Almaklum, kita ni ustaz kampung je. InsyaAllah saya akan bagi list tu ya. Akmal, buat-buat tenang, insyaAllah kita bagi. Zalani Kamarudin, terima kasih ustaz dan tim berkongsi ilmu. Tim ni ialah tim audio kuliah lah, tapi live saya ni tak ada tim pun, saya buat sendiri je kan, sebab saya admin, saya buat seorang-seorang saya je, pacak jalan terus. Boleh Kak, boleh copy paste doa tu, nanti boleh kita sebar-sebarkan, hantar kat grup WhatsApp kan, yang kita rasa sesuai lah.
Kan kita main forward kan marah pula orang kan. Nak kena jaga juga. So tak apa, benda baik ni kita share je kan. Kita boleh boleh forward dekat grup WhatsApp adik-beradik, boleh share dalam Facebook kita, insya-Allah. Share lah. Terima kasih Pak Din, laju like tu. Tengok gambar saya dalam tu sebab boleh niat sekali untuk sebulan. Boleh. Kak Salmah tadi saya dah sebut dah di awal tadi. Kalau mazhab Maliki boleh niat untuk sebulan. Bolehlah kita niat lah. Malam ni kita niat 2. 1, sahaja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah. Lepas tu kita niat sahaja aku puasa Ramadan sebulan penuh. Lebih kurang macam itulah ayat dia kan. Sebulan penuh ataupun keseluruhannya kerana Allah. Boleh. No problem, insya-Allah. Baik. Boleh. Nak undur diri. Boleh undur diri, silakan. Kak Ruslina, Kak Tam pula dah. Kak Ruby, boleh. Rosmawati, tahniah Ustaz kerana bimbing kami. Allah, tak adalah bimbing mana. Kita share je. Baik, sahabat sekalian, saya pun sebenarnya nak undur diri juga kan. Nak mengundur diri juga. InsyaAllah kita jumpa petang besok pukul 6. Petang besok pukul 6 insya-Allah. Dan ada 1-2 pengumuman ringkas lah yang saya nak buat, seperti mana yang saya buat semalam, iaitu yang pertama kepada nama glamour Kak Tam Kampor Perak. Yang pertama sekali, insya-Allah petang besok kita mula bersiaran pukul 6 petang insya-Allah. Dan yang kedua, seperti biasa, kepada semua sahabat yang berasa-rasa nak menambah pahala infak, menyumbang, boleh masuk dalam akaun yang tertera dekat skrin tu, ni skrin di bawah ni, audio kuliah pun boleh, atau nak masukkan dekat akaun yang saya nak bagi ni pun boleh. Tu saya dah bagi tu dekat komen tu. Dia punya matlamat dia samalah. Untuk audio kuliah dan akaun yang saya bagi ni yang saya jagalah. Yang itu pun sama untuk kerja-kerja dakwah dan kebajikan. Sebab kita tahu dalam Ramadan ni banyak orang yang susah juga, yang memerlukan macam-macam. Sebab saya dah berkecimpung dalam dunia ustaz ni dah hampir 22 tahun, dan macam-macam orang yang saya jumpa, macam-macam manusia yang saya hadap, yang susah, yang senang, yang kaya, yang miskin, yang belagak, yang apa semua kita dah jumpa. Jadi insya-Allah saya akan aturkanlah, kalau ada yang nak menyumbang, boleh masuk dalam nombor akaun tu, ataupun boleh PM dekat saya pada nombor yang tersebut lah. Tu nombor telefon saya tu ada, apa-apa boleh PM lah insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, macam mana yang saya sebut semalam, kalau ada yang nak beli kurma Mekjul, Mekjul ni kurma yang besar lah. Semalam saya ada tunjuk, bukan saya jual yang jual tu adik ipar saya. Kok ada yang nak beli, nak rasa, memang lembut, memang besar, memang gebu, memang sedap. Harga sekilo RM65. Tidak termasuk pos lah. Pos tu nanti kita kira lain. Jadi siapa yang nak kurma pun boleh PM saya, WhatsApp lah. Tak payah call lah, WhatsApp aja. Ataupun siapa yang nak infak kurma pun boleh WhatsApp juga. Infak kurma ni kalau sekilo RM25, ataupun 5 kilo RM99. Boleh. Kurma tu kita akan bagi kepada penduduk yang miskin di PPR, Projek Perumahan Rakyat di sekitar wilayah Persekutuan. Itu adik ipar saya akan uruslah. Dan kita akan bagi kurma yang tak elok sangat. Kita bagi kurma yang Madinah punya, yang elok lah, boleh makan insya-Allah dengan nilai harga tu. Siapa nak infak kurma pun boleh PM saya. Siapa nak beli kurma Mekjul tu, sedap, saya dah
Dah nak habis dah saya punya stok kan. Saya order sekotak 5 kilo. Tak sampai lagi. Mungkin hari ni sampai kot. Dan siapa yang nak infak untuk tabung kebajikan apa semua, boleh PM dekat saya lah. Nombor yang saya bagi tu, insya-Allah boleh personal kat saya. Tak payah call lah. Sebab call-call ni kadang-kadang tak ada nak jawab kan. Sibuk lah apa macam-macam. Jadi gitulah. Jadi baik-baik sekejap ada call. Ya. Salam tu. Sekejap. Okey. Okey, sahabat sekalian, insya-Allah ada orang datang hantar barang tu. Jadi kita berhenti dulu, kita jumpa besok pukul 6 insya-Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.